Kisah Nabi Musa alaihi salam. Negeri Mesir diperintah oleh Raja Firaun. Raja Firaun sangat zalim. Tidak ada seorang rakyat pun yang berani menentang Raja Firaun. Raja Firaun bermimpi. Dia memanggil ahli nujumnya supaya mentadbir mimpinya itu. Ahli nujum istana menghadap Raja Firaun. Dia mentadbir mimpi Raja Firaun. Akan lahir seseorang bayi lelaki daripada Bani Israel. Apabila dewasa, dia mengalahkan tuanku, kata ketua ahli nujum. Raja Firaun memerintah askar-askarnya membunuh semua bayi lelaki. Askar-askar Raja Firaun mencari bayi-bayi lelaki dan ibu-ibu yang mengandung. Ibu-ibu yang sedang mengandung berasa sangat takut. Yukabat yang sedang mengandung sangat takut kepada askar-askar Raja Firaun. Akhirnya, Yukabat melahirkan seorang bayi lelaki. Bayi itu diberi nama Musa alaihissalam. Yukabat bimbang terhadap keselamatan anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ilham kepada Yukabat supaya menyelamatkan Musa alaihissalam. Yukabat memasukkan Musa alaihissalam ke dalam sebuah peti. Peti itu dihanyutkan di Sungai Nil. Asia, permaisuri Raja Firaun, sedang mandi bersama dayang-dayang. Peti yang berisi Musa alaihissalam hanyut melalui tempat Asia mandi. Dayang-dayang Asia mengambil peti itu. Seorang bayi lelaki berada di dalam peti itu. Asia dan Raja Firaun mengambil Musa alaihissalam sebagai anak angkat. Mereka sangat sayang kepada Musa alaihissalam. Apabila dewasa, Musa alaihissalam keluar dari istana untuk mengembara. Dia pergi ke Madian. Musa alaihissalam pulang ke Mesir. Dia berhenti di suatu tempat. Dia dilantik Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Rasul. Nabi Musa alaihissalam diberi beberapa mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara mukjizat itu, tongkat baginda boleh menjadi ular. Nabi Musa alaihissalam pulang ke istana Raja Firaun. Baginda menyeru Raja Firaun menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Firaun terkejut dengan kepulangan Nabi Musa alaihissalam sebagai Rasul. Raja Firaun menyangka Nabi Musa alaihissalam hendak menunjukkan sihirnya. Dia sedia melawan sihir Nabi Musa alaihissalam. Raja Firaun dan Nabi Musa alaihissalam berjanji mengadakan perlawanan sihir itu pada hari raya. Ahli-ahli sihir Raja Firaun melempar tali-tali yang dibawa. Tali-tali itu bertukar menjadi ular. Nabi Musa alaihissalam melempar tongkat baginda. Tongkat baginda menjadi ular yang besar. Ia makan semua ular ahli sihir itu. Ahli-ahli sihir Raja Firaun berasa kagum dengan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Musa alaihissalam. Raja Firaun sangat marah kepada ahli-ahli sihir itu. Ahli-ahli sihir itu diseksa oleh Raja Firaun. Raja Firaun hendak membunuh Nabi Musa alaihissalam dan pengikut-pengikut baginda. Nabi Musa alaihissalam dan pengikut-pengikut baginda keluar dari Mesir. Raja Firaun dan askar-askarnya mengejar Nabi Musa alaihissalam dan pengikut-pengikut baginda.
Nabi Musa alaihi salam memukul Laut Merah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Laut terbelah dua. Baginda dan pengikut-pengikut melalui jalan itu. Laut bercantum semula apabila Raja Firaun dan askar-askar sampai ke tengah laut. Mereka mati lemas. Pengajaran daripada kisah ini, jangan berlaku zalim terhadap sesiapa pun.